Hai, Assalamualaikum. Saya Bonda Rozita Ibrahim, pengasas Rumah Hutan Terapi Alam. Jom datang kemari saksikan apa yang sangat menarik di Rumah Hutan Bonda. Saya bila melalui kehidupan hari ini kan, orang nampak saya berjaya. Saya ada company yang sangat banyak dan pada saya company itu agak besar. Contohnya macam Sendai Tinggi Manufacturing, dan yang paling orang kenali saya sekarang ialah resort saya, iaitu Rumah Hutan Terapi Alam. Bila saya nak kenang balik saya ni siapa? Macam saya kata tadi, saya nobody sebenarnya. Sebab Allah yang memilih saya dengan keizinannya sampai ke hari ini. Dan matlamat saya satu je. Saya nak mengakhiri usia saya yang paling terindah, yang boleh dijadikan contoh kepada anak-anak saya, anak bangsa saya sebenarnya, supaya tidak meletakkan rasa rendah diri, tidak berpelajaran, miskin, ibu tunggal, boleh menjadi somebody. Bukan nak menceritakan apa tahta yang saya ada, apa status yang saya ada, tetapi saya lebih melihat kepada meniru, menginspirasikan benda kebaikan. Rezeki ni Allah nak bagi, dia tak pilih siapa kamu. Kamu daripada status orang kaya ke, status orang ternama ke. Kalau Allah nak ambil dengan penyakit, dengan kemiskinan, dengan kecacatan, bila-bila masa. Kalau diikutkan saya ni tak layak jadi pengasas ataupun pengarah urusan pada company yang besar yang saya ada hari ini. Saya ni hanya seorang cleaner je, ataupun tukang masak kantin sekolah. Dan bila saya memiliki nama Sendayu Tinggi Corporation dan pengarah urusan nak sign check tu, saya menggigil. Kenapa begitu berani nak buka company besar sedangkan saya ni enterprise pun belum tentu layak. Sebagai ibu, sangat tak mudah nak membesarkan anak-anak. Tapi kekuatan jiwa seorang ibu, betul kata pepatah Melayu, tangan seorang ibu yang menggoncang buayan tak mustahil boleh menggoncang dunia. Sebagai seorang wanita Muslim, dia kekayaan wealthy untuk family memang terbaik pada awal dulu. Tapi bila dah start berumur 40 lebih, saya dah tak fikir pasal family. Saya fikir apa saya boleh bagi pada masyarakat. Sebab bila saya bagi pada family, belum tentu sedekah tu dalam kelompok family dan belum tentu anak-anak saya akan jaga saya sampai ke alam barzah. Dan saya yakin amal yang saya buat ni akan memberikan saya rasa lapang. Saya tak rasa bersalah. Sebab dalam Islam ni, saya melihat orang yang suka bertaubat dan memberi manfaat pada orang lain, itu adalah nilai-nilai yang sangat murni. Masa saya miskin, saya selalu menerapkan nilai murni untuk saya dapat memberikan anak saya kehidupan yang lebih baik. So, kelompok di skala yang kecil. Jadi, anak saya berjaya, anak saya boleh sekolah. Dengan kemiskinan yang saya lalui, sepatutnya saya mengalah. Tapi saya melihat hari ini adalah hari ini. Hari esok, saya tak nampak takdir saya. Macam mana saya nak mengubah hari esok? Macam mana saya mengubah saya punya mindset? Selalu orang nampak kan, manusia ni selalu buat benda yang salah. Dan tak nak dengar orang nasihat. Dan tak nak membetulkan kesalahan. Itu penyakit. Sebab tu dia lebih suka meminta orang tolong bagi saya duit. Tolong bagi saya kejayaan. Aku tak perlu nasihat engkau. Aku semua betul. Itu penyakit. Saya tak meletakkan kesalahan kepada takdir. Allah yang menentukan takdir perceraian. Allah menentukan takdir kemiskinan. Saya lepaskan hati itu. Maafkan semua orang yang berbuat zalim pada saya. Saya move on, bawa sekeping hati tanpa pelajaran, tanpa perhatian family. Apa yang saya nampak dalam diri saya ialah, kalau saya bangun sebab izin Allah, kalau saya bangun dan merubah diri sebab saya mencari kebaikan, dan saya nak mencari siapa diri saya. Dan apa nilai bahagia sebenarnya di sisi Allah, bukan pada pandangan manusia. Bila pandangan manusia, manusia akan cakap A, B, C, D sampai Z. Semua tak betul. Ni cakap ni, ni cakap ni, ni cakap ni. So, berdiri lurus je pada satu matlamat. Kalau Allah cakap salah, itu salah. Kalau Rasul kata salah, itu salah. Kalau betul, ikut je. InsyaAllah, jumpa jalan tak sesat kita. Pernah satu ketika saya pakai purdah. Saya nak kembali kepada Allah. Saya tak nak dengar pujian manusia. Dan saya akan jadi macam taksub diri. Oh, saya nak kena jaga saya punya penampilan. Oh, saya nak kena jaga demi produk saya. Penatlah, saya kata. Dunia sebagai pengasas sangat memenatkan. You tak selamanya cantik, Rozita. You tak selamanya kaya. Satu hari orang akan benci you. You baik macam mana orang tetap nampak you jahat. So, saya nak mendidik anak.
Saya nak buat ni, oh rupanya tak boleh jadi dalam dunia perniagaan. Itu tak boleh. Selalunya manusia sangat mengidolakan fizikal manusia dan keduniaan manusia. Tetapi jarang orang mengidolakan spiritual orang yang berjiwa ataupun berhati putih. Saya mengendali hati sebenarnya. Saya boleh marah, saya boleh mengamuk, saya boleh guna status saya boleh guna everything. Tetapi disebabkan saya tekan diri saya, alhamdulillah, sampai ke hari ini pun saya tak ada status seorang ternama. Saya adalah bonda. Saya memang suka alam dan memang saya nak kembali kepada zaman silam saya dekat dengan sungai. Resort ni adalah kebanggaan saya. Dekat sini ada sungai. Saya beraktiviti, saya jogging satu hari almost dalam 15 ekar. Dalam 40 minit paling sikit, paling lama dalam 1,5 jam. Dekat sini ada pokok buah, ada sungai yang sangat cantik. Setiap perkampungan kat sini berbeza-beza. Ada kampung Bubinga, ada rumah sungai, ada villa Kemala. Dan kat sini dusun buah dia juga sangat banyak dan orkid-orkid yang jarang kita jumpa. Ini rumah kaca ya. Rumah kaca ni konsepnya macam berkemah, tak ada aircon, ada TV dan tandas dia dekat luar macam kita kampung dulu, tapi dia version yang sangat selesa dan kita siapkan BBQ dekat luar dan dekat dengan dusun buah. Dekat sini ada lagi rumah sungai. Rumah sungai tu cantik. Dia macam moden sikit tapi version tangga Melaka di celah-celah dusun. Dan dekat rumah Bubinga tu rumah kayu yang sangat unik, tak ada perabot pun. Tapi dia punya bentuk bumbung tu sangat cantik, unik. Rumah di atas loteng. Konsep tidur lambak. Paling ramai orang minat kat situ lah. Ramai yang komen saya, bonda energetik, sihat dan ada orang cakap berpenampilan masih macam orang muda. Dan ada setengah orang benci dengan saya sebab dia kata tak sedar diri tua. Okey, orang yang benci tu adalah orang yang negatif. Tapi orang yang positif ialah sihat adalah satu anugerah Allah. Sihat boleh beribadah, sihat boleh kerja dan happiness, kekayaan sebenarnya ialah sihat. Otak yang sihat bukan prejudis mencari salah orang. Okey? So, rahsia saya ialah saya tak buruk sangka dengan orang. Yang kedua, saya selalu menyayangi alam. Sebab saya yakin alam ni dia ada aura dia. Dia ada chemistry dia untuk saya. Saya makan alam, saya makan tumbuhan, saya makan air negatif. So, sel saya berkembang sangat bagus. Saya berkawan pun dengan orang yang positif. Saya membaca, saya tak akan tengok benda mengarut. Tengok sesekala. Contoh, apalah mengarut ni, apalah ni. Tengok sekadar tengok, bukan lekat dekat hati. Oh, hati kena jaga. Sebab hati ni jangan sampai berpenyakit. Hati jangan sampai hitam. Menjaga hati, menjaga minda, menjaga spiritual sangat penting. Dan saya mengamalkan bangun awal pagi. Yang kedua, saya akan bercakap dengan diri saya sebelum tidur dan selepas bangun tidur. Wajib cakap dengan roh kita. Kita nak buat apa ni? Semua atas niat. Solat pun pakai niat. Takkan hidup tak pakai niat. Lagi satu, saya sangat makan makanan sihat. Saya tak akan makan selagi saya tak tahu kualiti makanan tu. Pertama, saya kena tahu kebaikan untuk saya punya tulang, mata, otak. Sebab tu produk yang saya buat sebenarnya adalah produk saya. Sebab tu produk JRM sangat laris. Sebab apa? Bukan nak iklan tau. Sebab itulah dia ending seorang queen of the jungle. Queen of the jungle. Sebab tu nama dia Jamu Ratu. Rasa sihat ialah dengan herba dan banyakkan zikrullah. Wallahualam. Kalau tersalah bagi informasi, janganlah ambil hati. Itu sekadar gurauan. Kalau baik, jadikan dia sebagai amalan. Kalau tak baik, lupakan. Saya kahwin muda. Bila kahwin muda, saya tak pernah melalui zaman remaja. Saya bersalin dengan Syukri ya. Umur saya 19 tahun. Bayangkan. Saya jadi janda umur 24 tahun. Bukan sekali jadi janda. Bukan bangga jadi janda. Tapi nak bagi tahu pilihan Allah, rupanya kahwin janda ni dalam usia muda, penoreh getah, tak ada pelajaran, tak ada harta. Itulah universiti kekuatan mental dan fizikal semaksimum yang saya pakai. Dan hari ni kan, saya bangga sangat jadi diri saya. Saya tak bergantung pada keluarga. Saya tak minta tolong dengan lelaki. Dan dari situ sebenarnya mengakrabkan hubungan saya, terutama yang paling rapat dengan saya ialah Syukri dengan Yati. Kenapa? Masa saya miskin dulu, Syukri tu dia jual berudu, mercun untuk mencari pendapatan sampingan. Sifat survivor pada Syukri dengan Yati dengan akademik yang ada pada Yati yang tinggi menjadikan Yati sangat hebat dan Syukri sangat survive hati kental. Tetapi apa yang saya ajar ialah elemen keugamaan dan maruah diri.
Ada anak dengar, ada anak yang tak dengar. Tapi Islam tu tetap ke depan yang saya utamakan. Bukan semua anak suka dengan cara saya, kecuali anak-anak yang betul-betul taat kerana Allah, redha dengan teguran saya, akan menjadi anak yang cemerlang mendengar cakap saya. Saya tak mengharapkan anak saya menjadi seorang jutawan pun. Saya tak mengharapkan anak saya bagi saya duit pun. Memadai anak yang tidak merosakkan agama. Syarikat besar saya ada 4. Sendayu Tinggi Holding, Sendayu Tinggi Manufacturing, JRM Holistik, Rumah Hutan Terapi Alam. Ini lagi banyak, paling besar ni lah. Kesibukan rumah hutan ni adalah terapi minda saya bekerja dalam version hutan. Macam mana saya bersama dengan anak saya? Ialah di mana saya pergi, di situ ada anak saya. Dan waktu yang kena bagikan, tinggal di hutan dengan tinggal di bandar. Saya didik anak saya menjadi usahawan. Saya didik anak saya untuk menjadi pembantu rumah. Kenapa? Pembantu rumah adalah satu version yang sangat bagus untuk kendali diri, menahan emosi diri. Lepas tu lebih kreatif, memahami kehendak keluarga. So, saya nak bersama-sama dengan anak saya, potong sayur ke, mengemuk ke, supaya meletakkan saya bukan anak bos, saya sama dengan bibik-bibik. So, mereka adalah orang yang menjaga keluarga kita. Dulu memang saya nak sangat anak saya semua menjadi usahawan. Tapi, yelah orang tak sekolah kan, apa you expect? Pandai sekolah, Alhamdulillah. Tak pandai sekolah pun, jadilah berniaga. Tapi anak saya nampak tak semua ada layak menjadi peniaga. Tak. PR you kena penting, ilmu kena banyak. Menjadi, ramai orang berniaga, betul tak? Tapi berniaga tu orang kata celup-celup air gitu je nak buat apa. Jadi pada saya tak, dulu memang saya memaksa anak saya untuk jadi usahawan. Sekarang tak. Jadi anak baik pun dah syukur. Bila kita tak letak expectation tinggi pada anak-anak, so kita akan berlapang dada dengan kekurangan anak kita. Duit bukan segala-galanya. You banyak duit berjuta sekalipun, tapi anak kita tu hidup keadaan tertekan, ikut cara kita tak guna juga. Yang penting pegang agama. Saya berniaga ni daripada awal saya bisnes ST kan. Sebenarnya seorang. Tak ada anak bantu. Bila dah start berjaya, Yati masuk. Menantu saya masuk. Dan saya buat JRM je suka-suka. Alhamdulillah dia menjadi satu bisnes yang bagus. Saya melihat silaturahmi saya dengan staff sangat hebat. Kalau orang tanya saya berjaya berniaga sebab suami ke sebab anak-anak? Tak. Sebab saya tak suka tak kerja. Orang tak kerja tu sebenarnya dia melatih diri dia untuk jadi bodoh. Dan bila kita otak bodoh, tak ada manfaat, hidup sedih. Sebab kita fikir benda negatif je. Tapi bila kita berniaga, kita bekerja, otak kita jadi cerdik. Saya suka cerdik. Sebab tu saya kata saya sayang otak. Saya sayang kaki saya. Dan bila ada duit, bukan matlamat nak tinggalkan anak tu harta, tak. Sebab anak-anak saya semua ada duit. Semua pandai cari duit. Yang matlamat saya satu je. Mungkin nampak lawak. Saya nak mengakhiri usia saya dengan benda yang paling cemerlang. Iaitu membantu agama dan pendakwah yang saya sayang. Sebab pendakwah tak pandai berniaga. Jadi saya pandai berniaga je. So duit saya ialah untuk pendakwah. Saya bekerja dengan Allah. Duit tu untuk agama Allah. Sebab kepandaian ni mesti ada sebab Allah bagi. Dia tak bagi suka-suka. Matlamat saya dalam kehidupan saya sebenarnya saya lebih untuk membuat pengisian jiwa saya. Nak balik kan? Cuma sebagai perniagaan saya akan slow down. Orang yang profesional yang akan menjaga perniagaan saya. Saya memilih untuk passive income, bukan lagi aggressive income. Semua orang ada rezeki masing-masing. Ending saya ialah mencapai sesuatu yang sangat mustahil. Contoh buka resort yang seluas ini, meletakkan seni peradaban Melayu yang paling tertinggi. Ini adalah kejayaan terbesar saya dekat Rumah Hutan Terapi Alam. Ini adalah kampung saya. Satu ciptaan saya merealisasikan seni peradaban heritage yang diwarisi, yang orang boleh banggakan tentang Melayu. Dan saya nak menjadi seorang investor di London. Itu perniagaan yang paling simple tetapi yang paling saya rasa tak boleh capai. InsyaAllah saya boleh capai. Saya tak nak letakkan saya punya minda sebagai wanita ataupun nenek Melayu yang tidak berpelajaran tetapi tidak boleh melakukan sesuatu. Saya nak menjadikan satu benda yang orang boleh nampak pelajaran bukan sesuatu yang menyekat kamu untuk kamu mencapai sesuatu yang miracle dalam life. Saya kan tak ada akademik. Okay? Bila tak ada akademik, saya tak boleh mengajar akademik. Tetapi dengan duit yang saya ada, saya memberikan anak saya akademik yang terbaik dan saya meletakkan agama nombor 1 di hadapan. Dan saya nak anak saya menjadi jauh lebih baik daripada saya. Mungkin saya tak boleh menjadikan seorang Rosita yang macam saya atau lebih baik pada saya atau kurang sikit pada saya. Itu adalah rezeki yang Allah berikan. Anak-anak pun rezeki kan. Harapan saya, kekecewaan saya, itu antara saya dengan Allah. Sebab saya pun bukan baik sangat. Dan saya kena jadi seorang yang sangat pemaaf. Dan saya adalah seorang pendakwah kepada ahli keluarga saya. Saya adalah ikon untuk keluarga saya.
Kalau saya tidak boleh menjadi seorang ikon ataupun ketua di kalangan pekerja saya atau keluarga saya rasa itu adalah kelemahan saya. Mana ada manusia tak buat salah. Saya pun tak sempurna. Silaturahmi adalah networking. Perjuangan ummah dan dakwah mengajak kebaikan adalah benda yang paling susah. Tapi itu yang saya cuba buat. Sama ada saya berjaya tak nak bawa emosi saya ni. Ataupun saya punya perjuangan ni sampai tak. Kalau tak sampai, sekadar mencuba, itu juga adalah satu benda yang saya rasa better daripada tak buat apa-apa. Kan?